Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayanku Siti Masyita binti Awangku Sulaiman, pelajar tahun 1 Universiti Malaysia Sabah. Sebelum saya mengongsikan video temu saya bersama seorang responden, saya terlebih dahulu ingin menceritakan mengenai Sabah. Perang Dunia Kedua berlaku pada 1939 sehingga 1945. Sebelum Perang Dunia Kedua, Sabah dikenali sebagai Sabah, dan setelah kedatangan British, Sabah dipanggil North Borneo. Pada tahun 1942, Jepun mula menakluki North Borneo dan menjajah kawasan tersebut sehingga mereka menyerah kalah pada tahun 1945. North Borneo pada ketika itu menyertai Malaysia secara rasmi pada tahun 1963 dan dinamakan semula sebagai Sabah. Nama ibu negeri Sabah juga turut bertukar daripada Jesselton kepada Kota Kinabalu. Okey Puan, boleh Puan perkenalkan diri Puan? Assalamualaikum. Nama saya ialah Suzy binti Saidin dan saya ialah berbangsa Bajau dan asal saya daripada Papar. Okey, sebelum ini saya ada memberitahu Puan mengenai tajuk soalan yang akan saya tanya. Jadi saya mulakan pertanyaan yang pertama kepada Puan. Melalui pengetahuan Puan mengenai sejarah Sabah, siapakah yang memerintah Sabah sebelum Perang Dunia Kedua? Menurut pengetahuan saya, sebenarnya nama Sabah ini diambil daripada nama pohon pisang, iaitu pisang Sabah. Jadi sebelum British dan Jepun datang nama negeri ini memang asalnya Sabah. Tapi setelah British datang, nama Sabah bertukar menjadi Borneo Utara. Apa yang saya tahu waktu itu, Sabah juga ditadbir oleh Sultan Sulu dan Sultan Brunei sebelum Perang Dunia Kedua. Oh begitu. Okey, jadi bagaimanakah keadaan rakyat pada ketika itu? Mungkin Puan boleh terangkan tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat pada ketika itu. Keadaan pada ketika itu masih stabil di bawah pemerintahan British. Dari segi kegiatan ekonomi, masyarakat lebih kepada aktiviti melombong dan bercucuk tanam. Masyarakat yang ada pada ketika terdiri daripada pelbagai kaum seperti Bajau, Dusun, Kedazan dan banyak lagi. Ya. Tadi Puan ada mengatakan British mula datang ke Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Sebenarnya apakah tujuan pihak British bertapak di Sabah? Sabah ini sebenarnya kaya dengan hasil sumber asli yang semula jadi. Lepas tu, Sabah juga banyak hasil pertanian seperti tebu, kelapa sawit dan lain-lain. Jadi itulah sebabnya kenapa British pergi ke Sabah. Dorang mahu memungut keuntungan daripada hasil bumi di Sabah. Ya. Okey, seterusnya saya akan beralih soalan mengenai Sabah setelah Perang Dunia Kedua. Boleh Puan ceritakan apa yang berlaku pada Sabah ketika itu? Selepas Perang Dunia Kedua, waktu itu Sabah sudah bebas daripada jajahan tentera Jepun. Dulu saya pernah belajar sejarah di sekolah kira-kira 40 tahun yang lalu. Seingat saya, pemerintahan Sabah ketika itu beralih kepada pihak British. Setelah itu, Sabah pun menjadi sebuah negeri yang merdeka dan menjadi sebuah negeri di dalam Malaysia. Adakah Puan pernah mengunjungi ataupun melihat daripada internet mengenai monumen peninggalan sejarah yang terdapat di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua? Oh, saya tidak pasti. Tapi memang banyak juga bangunan bersejarah dibina sebelum Perang Dunia Kedua. Saya rasa kereta api di Sabah ini juga merupakan peninggalan sejarah yang masih digunakan hingga kini. Akhir sekali, saya ingin bertanya kepada Puan. Dari manakah Puan mengetahui tentang Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Saya pernah belajar waktu saya bersekolah dulu. Saya juga sering mendengar mengenai sejarah Sabah melalui keluarga saya. Kadang-kadang saya ada terbaca tentang sejarah Sabah di internet. Jadi sedikit sebanyak dapat memberikan saya pengetahuan. Lagipun saya sebagai orang Sabah, sepatutnya saya mengetahui sejarah di Sabah.
Melalui sesi temu bual tersebut, saya dapat mentafsirkan bahwa Sabah sebenarnya merupakan negeri yang kaya dengan hasil bahan mentah dan sumber asli. Perang Dunia Kedua juga meninggalkan kesan-kesan terhadap sosioekonomi dan budaya di negeri Sabah. Namun, sejarah ini akan menjadi iktibar untuk kita semua. Seperti yang Puan Suzy katakan tadi, sebagai seorang rakyat Sabah dan menduduki negeri di bawah Bayu ini, kita haruslah mempunyai pengetahuan sejarah mengenai Sabah. Itu saja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.